Okey ya, kita boleh mulakan kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, tajuk dia ya, taubah. Muka surat 77. Okey, silakan baca. Datin boleh baca dulu menurut para ulama. Hmm. Okey, lagi. Had qazaf. Ghibah. Hmm. Hmm. Mengumpat. Hmm. Umpat. Okey ya, semak dulu. Jadi bab berkaitan dengan at-taubah, iaitu bab taubat. Jadi taubat ini ya, satu ya, kita bersalah dengan Allah. Satu, kita bersalah dengan manusia. Kalau kita bersalah dengan Allah, rasanya mudah ya kita nak mengadu. Tapi kalau kita bersalah dengan manusia, ya berkait dengan manusia ni yang berat. Ya, kita kena cari manusia itu. Kita kena cari orang itu. Kita kena minta maaf dengan dia. Kalau kita tak, kalau kita mengambil hak dia, kita pulangkan balik hak dia. Ya, kalau kita menuduh dia, maka kita kena minta maaf dengan dia atau kita menerima kenyataan hukuman. Jadi mana lebih mudah? Ya, kita bersalah dengan Allah atau kita bersalah dengan manusia? Ya, rasanya kita lebih mudah bersalah dengan Allah. Ya, sebabnya kita mudah nak mengadu kepadanya. Ya, daripada kita bersalah kepada manusia. Ya, manusia tu entah di mana-mana, susah kita. Jadi taubat ini disusun begini rupa sebagai syarat-syarat taubat. Kalau seandainya hal itu berkaitan dengan maksiat, memaksiati Allah. Jadi syarat itu kena 3. Pertama katanya kita tinggalkan maksiat itu. Yang kedua, kita kena menyesali perbuatan salah kita itu. Yang ketiga, kita berazam tak nak pergi lagi tempat itu, tak nak lagi mengulangi hal itu. Itu kalau kita kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia, kena tambah lagi. Kalau kita pernah mengambil hak dia, barang dia, kita pulangkan balik. Kalau kita menipu dia, bagi tahu dengan dia, kita minta maaf. Apa dia nak
ya hukum kita hukum lah, macam itulah ibaratnya, ya. Jadi kalau kepada manusia itu mana kena tambah lagi, ya. Jadi kepada Allah Ta'ala kita memanglah hari-hari kita bertobat, astagfirullah selalu kita sebut tu. Itu tanda kita bertobat kepada Allah, ya. Hari-hari kita bertobat kepada Allah Ta'ala kan, sebab ya kita tak tahu ya banyak dosa-dosa kecil yang kita telah lakukan, maka ia sebagai satu dosa di sisi Allah walaupun kecil. Tapi kalau dah kecil tu banyak, ya, jadi dia busut, ya. Jadi busut dah besar dah, ya. Jadi ya dengan ya kita istighfar itu minta ampun dan melakukan hal-hal yang soleh, ya semua akan dapat menghapuskan dosa-dosa kecil itu. Tapi dosa maksiat atau dosa besar hendaklah ya kita ya mengikuti 3 syarat ini. Bukan sekadar istighfar sahaja, tapi kena melalui 3 syarat ini, ya. Baik lagi, sambung seorang harus ya, artinya kalau kita bertaubat tu ya ataupun kita minta ampun tu ya biarlah kalau dapat keseluruhan, ya jangan sekadar ya ampun hari itu, ya Allah ampuni dosaku yang dahulu dan akan datang, ya. Jadi kalau boleh mintalah yang bentuk-bentuk demikian, ya. Kita minta ampun dosa-dosa dulu dan dosa akan datang. Kalau kita minta ampun saja, mana hari itu saja, yang dulu-dulu masih lagi tidak gugur, ya. Lagi sambung taubat. Istirahatan, rehatlah, pengistirahatan pertama. Tu ya. Kebutuhan ni maknanya ya kehendak, keperluan, ya. Jadi ya dalam bab taubat ini, ya terkadang seseorang itu dia mula bertaubat ya setelah pincin. Dia dah pincin baru dia taubat, ya. Sebelum pincin dia tak nampak lagi jalan, ya. Masa syok, ya. Jadi bila dah pincin baru ya nak bertaubat. Jadi sebenarnya taubat itu adalah titik permulaan dia, awal dan akhir. Dari masa itu ya kalau dia sungguh-sungguh bertaubat, itulah awal ya kehidupan dia, ya sehingga membawa kepada akhirnya, ya. Jadi ya sebab itu ya
seseorang itu tak tentu dia masa bertaubatnya. Ada setengahnya diceritakan dalam kalangan Bani Israel, diceritakan oleh Nabi, dia telah membunuh 99 orang. Kan banyak dosa dia. Tapi dia nampak jalan nak bertaubat. Jiwanya tadi dah rasa dah tak ada harapan nak kembali juga kepada Allah. Dia nak taubat. Maka tapi masalahnya dia tak tahu jalan taubat. Kadang orang nak bertaubat ni, ada setengah orang berilmu. Kalau dia buat jahat pun dia berilmu, dia tahu jalan nak balik. Tapi kalau orang tak ada ilmu, dia buat jahat, nak balik tak tahu. Jadi bila nak balik tak tahu, mana nak taubat tak tahu, dia kena cari orang yang tahu. Dia kena tanya orang yang tahu. Macam kita Bani Israel ni. Bila nak taubat, dia tak tahu. Dia tanyalah orang yang pandai. Kata orang yang pandai itu, apa salah kamu? Kamu telah membunuh saya telah membunuh 99 orang. Terperanjat. Ini orang alim. Orang alim pun terperanjat bila dengar 99 orang bukan sikit. Dah banyak. Jadi kata orang alim ni, susahlah kau ni kalau nak taubat ni. Banyak sangat dosa kamu ni. Lalu dibunuh orang alim ni, jadi 100. Tengok, salah bagi fatwa. Jadi orang alim jangan senang-senang. Salah bagi fatwa, kena pancung. Dah dibunuh, jadi 100. Sebab apa? Dia tidak memberi harapan. Sakit hati dia. Dia tak dapat bagi harapan. Akhirnya dia terjumpa dengan dua orang alim yang kedua. Orang alim yang kedua ni lebih berpengalaman. Maknanya, ada jalan taubat buat kamu. Tapi syaratnya kamu tak boleh duduk negeri ni. Kamu kena duduk negeri sebelah. Kalau negeri sini kamu duduk, tak boleh. Kat sana ada satu orang alim, kawan aku kat sana. Engkau pergilah. Jumpa dia, kirimkan salam aku sekali kat sana. Engkau bertaubatlah di sana. Dia akan pimpin kamu dengan sebaik-baiknya. Jadi ini orang berpengalaman. Dia bagi harapan. Seronoklah walaupun dia suruh pergi seberang tak kisah. Pergi seberang sana pun tak kisah. Yang penting dia boleh betul ada harapan. Dia pun pergilah. Kenapa orang alim ni, yang kedua ni, dia tidak memberikan peluang terus dia bertaubat di tempat dia. Sebabnya orang jahat, kalau dia dah terkenal sebagai orang jahat, kalau dia bertaubat di tempat sendiri, orang tak akan kata dia baik. Kalau ada perkara yang merosakkan, dia kata dituduh dia. Ini pengalaman. Jadi kalau dia nak bertaubat tempat orang lain yang tak kenal dia, daripada mula dia datang baik, dicop baik sampai bila-bila. Kalau kau bertaubat di tempat sendiri, apa-apa hilang ayam ke curian ayam pun dituduh dia juga. Padahal dia dah baik, macam orang balik penjara. Macam itulah kadang dia dah baik dah. Tapi bila apa-apa kehilangan dituduh dia. Konon dia yang buat jalan. Dah balik si Fulan tu, itu dah hilang dah. Ayam hilang lah, kambing hilang lah. Si Fulan tu dah balik. Dah dituduh. Macam itulah ceritanya. Tapi akhirnya dia juga diterima oleh Allah taubatnya. Walaupun dah 100 nyawa terkorban di tangannya. Ini maknanya jalan terakhir dia di situ. Dia nampak jalan nak balik. Walaupun dia tak tahu macam mana, tapi dia bertanya. Itu bagus. Ini yang salah ni. Orang yang dia mengatakan alang-alang pegang api biar jadi arang. Alang-alang masuk neraka, biarlah masuk neraka sekali. Ini tak ada harapan lah orang-orang macam ni. Tak ada harapan. Padahal Allah bagi peluang. Okey, kita sambung lagi. Permulaan mantri. Berupa.
Rob ni mana Tuhannya ya. Ya. Terkadang orang yang ahli maksiat, ya, kemudian dia bertobat, ya, terkadang dia lebih ikhlas, ya, taubatnya kepada Allah Taala, ya, sehingga ya Allah naikkan makamnya di para, ya, kepada para wali Allah yang mana dia benar-benar bertakwa. Ya, yang dikhawatiri adalah orang yang tidak pernah, ya, melakukan maksiat. Jadi pada akhir-akhir hayatnya, ya, dia ingin nak merasa, ya, macam mana ya kejahatan itu. Ini lagi bahaya. Sebab itu orang yang biasa bergelombang dengan maksiat, ya, tapi dalam keadaan kejahilan masa itu, dia bertaubat, dia akan taubat sungguh-sungguh. Maknanya perkara-perkara, hal-hal kejahatan semua dia dah lalui. Ya, dia tak heran lagi dah, tak pandang lagi ke situ. Dia yang nampak ialah jalan untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Yang dikhawatiri ialah orang-orang yang tak pernah melakukan maksiat. Diuji oleh Allah Ta'ala, ya, dia ingin nak merasai macam mana kejahatan-kejahatan itu. Ini bahaya. Ya. Sebab itu taubat itu adalah satu jalan yang boleh menaikkan derajat seseorang sampai kembali kepada Rabb-Nya, kepada Tuhan. Baik, lagi berdasarkan akal. Itu tak payah baca. Tak payah baca kitab tu. Itu pun tak payah baca. Ya. Tak payah baca, tak payah. Sebab okey, ya, okey. Jadi dalam, ya, Al-Quran, dalam As-Sunnah, ya, begitu juga ijma' ulama, ya, mengikut hukum akal, katanya taubat ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, fardu ain. Jadi fardu ain ni, ain tu mana diri, ya. Kadang orang tak tahu apa mana ain. Fardu ain, fardu ain. Jadi ain tu mana diri. Jadi setiap diri, tu maknanya. Ya. Ain tu diri, diri. Setiap diri, ya. Jadi, ya. Kalau disebut fardu ain, mana setiap diri wajib. Macam tu. Itu dikatakan fardu ain. Ya. Kalau fardu kifayah, itu bukan ain. Itu mana, itu umum.
Mana fardu kifayah ni kelompok. Satu kelompok buat, ya, yang lain dikira tidak berdosa. Macam contohnya satu tempat tu di masjid tu ada melakukan jamaah. Maka yang lain ya dia terlepas daripada dosa. Tapi kalau satu Korea tu tak ada ya jamaah yang melakukan solat berjemaah itu dikatakan sebagai satu dosa. Ya. Jadi fardu kifayah itu ya dia kelompok. Ada kelompok yang buat, lain terlepas macam tu. Ya. Tapi kalau fardu ain tak, ain tu mana diri? Setiap diri. Jadi artinya taubat itu termasuk dalam fardu ain. Artinya tetap diri, dia wajib dia bertaubat kepada Allah. Nabi SAW ya dalam hadisnya dia tidak kurang satu hari menyebut astagfirullah 70 kali. Ya, kita berapa kali satu hari? Ya. Jadi ya Nabi satu hari ya tidak kurang menyebut astagfirullah 70 kali. Ya, kita ya kena banyakkan juga sebutan astagfirullah. Kerana perkataan astagfirullah itu ialah aku mohon ampun kepada Allah. Aku minta ampun kepada Allah. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Allah berfirman. Ini kita bagi Puan Sadi pula baca. Silakan. Ya. Okey. Baik ya.
Dalam Al-Quran, ia banyak menerangkan tentang ayat-ayat taubat. Taubat ni berasal daripada tabah. Tabah yatubu tub. Ya. Kalau madinya tabah, kalau mudhari'nya yatubu. Ya, amarnya tub. Ya, kalau jamak tubu, ini jamak. Kalau satu tub, bertaubatlah olehmu, oleh engkau. Kalau tubu, bertaubatlah olehmu. Ya, jadi asal mana taubat itu ialah kembali. Ya, kembali ya kepada siapa? Kepada Allah. Itu dikatakan dalam ayat ni, tubu ilallahi jami'ah. Ya, bertaubatlah olehmu kepada Allah semuanya. Artinya kembalilah. Ya, balik kepada Allah semua. Ya. Sebab ya akhirnya pun kita akan kembali kepada Allah. Jadi ya Allah berikan kesempatan untuk kembali, untuk bertaubat. Ya. Kembali sini ialah kembali bertaubat. Ya. Maka kembalilah kepada Allah. Ya, wahai orang yang beriman, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Artinya kalau kamu nak berjaya, ya kembalilah kepada Allah. Ya, kamu akan berjaya. Terkadang ya dia berjaya hanya dunianya, tapi akhirat dia tidak berjaya. Dunia dia boleh membangunkan ya gedung-gedung besar, dia berjaya, tetapi ya akhirnya belum tentu. Ya, di dunia disanjung, dimuliakan, di akhirat belum tentu disanjung atau dimuliakan. Jadi ya yang akan mendapat kejayaan itu siapa? Ialah mereka yang kembali kepada Allah, iaitu bertaubat kepada Allah. Dan begitu juga dengan perkataan istighfar. Istighfar ini adalah perkataan ghafara. Ghafara ini perkataan minta ampun. Ya. Jadi ya istighfar dengan makna minta ampun. Ya, sulasi dia ghafara. Ya, rubai dia sudasi dia 6 huruf istaghfara. Jadi yang kita nampak pada ayat kedua tadi, ayat yang dibaca tadi, anistaghfiru. Ya, itu menunjukkan fi'il amar. Ya, daripada sudasi 6 huruf iaitu istaghfara. Amarnya dibunyi bawah istaghfir kalau seorang. Kalau ramai istaghfiru. Ya. Masdarnya istighfar, istighfaron. Ya. Orang sebut istighfar tu maknanya masdar, nama terbitan. Jadi kena ingat bahawa perkataan tu penambahannya ia alif sinta. Huruf asalnya ghenfaro. Alif sinta 3, ghenfaro 3 jadi 6. Jadi istighfaro. Telah minta ampun ia. Jadi alif sinta tu dengan tambahan makna minta. Telah minta ampun ia. Kalau ramai baru ada waw, istaghfiru. Minta ampunlah olehmu. Ini ramai, ya. Apa bezanya ya minta ampun ya dengan minta maaf, ya. Minta ampun ni maknanya ialah ya Allah akan tutupkan kita punya kesalahan-kesalahan. Baik kesalahan yang lalu ataupun yang akan datang. Ya, kita minta kepada Allah, Allah tutup dia. Bila tutup itu tidak dianggap sebagai bersalah ataupun dosa. Dan hendaklah diiringi dengan tubu ilaihi. Sini itu summa. Summa ni tertib. Ya, dikatakan sebagai alat ya tertib. Tertib ni apa? Urutan. Ada istighfar, summa, kemudian. Itu mana tertib. Urutannya ialah tubu ilaihi. Ya, bertaubat kepadanya. Jadi ada iringan. Ya, bukan istighfar saja, tapi hendaklah bertaubat atau kembali kepadanya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, jadi wa atubu ilaih itu aku bertaubat kepadanya ujung. Ya.
Dan dalam Quran juga ada satu perkataan namanya ya taubatan nasuha. Ya. Jadi taubatan ini adalah masdar kepada ya taba yatubu taubatan. Ya. Kalau madi taba, ta'lib ba taba, mudhari'nya yatubu. Ya. Ia kembali atau ia taubat, jamaknya tub. Jadi dia punya amarnya tub. Ya, kalau jamak tubu, tu mana jamak dia. Kemudian ya, masdar dia apa? Taubatan. Ya. Masdar dia taubatan. Kemudian ya, taubatan ini disebut dalam Quran nasuha. Kebetulan ya, kebetulan dalam kalangan sahabat Nabi ni ada nama nasuha. Nasuha ni ya, bila dia bertaubat kepada Allah, ya, harta dia tu diinfakkan pada jalan Allah, ya, sungguh-sungguh diinfakkan pada jalan Allah, ya, sehingga ya tak ada pada diri dia melainkan Allah dan Rasul, ya. Itu ya nasuha. Tapi rupanya kita tidak boleh tafsirkan taubatlah macam nasuha, salah. Ya. Taubatlah macam nasuha. Ya, dia bila taubat dia tak bakhil. Ya, dia tak kedekut. Ya. Jadi sebenarnya salah. Tafsiran kita tujukan kepada seorang nama nasuha tu. Ya. Tapi perangai atau sifat nasuha tu baik. Ya. Zaman Nabi dulu, ya, nasuha ni bersifat baik. Boleh dijadikan sebagai sifatnya sebagai tauladan atau contoh. Tapi hakikatnya ayat ini tidak menuju kepada seorang yang namanya nasuha. Tapi ya taubat ini lebih ya mengesankan kepada makna taubat yang sungguh-sungguh. Ya, atau taubat yang semurni-murninya. Ya. Kalau boleh ya taubat itu ya macam yang kita baca pada awalnya, mempunyai 3 kategori. Ya. Itulah sebaik-baiknya taubat nasuha. Contohnya benar-benar ya berlepas dari maksiat. Ya. Yang kedua menyesali dosa perbuatannya. Yang ketiga berazam tak kembali lagi kepada mengulangi keburukan itu. Ya. Itu maknanya taubat nasuha. Boleh diistilahkan macam itu. Ya. Ada orang kita ya mentafsirkan taubat ni ya, ada taubat kata taubat ya sambal belacan. Taubat sambal belacan ni pedas ya. Katanya pedas tak naklah makan lagi, pedas tak nak makan lagi. Ni besok makan lagi. Ya, ini namanya taubat sambal ya. Taubat sambal jangan pakai. Pedas tak nak lagi, tak nak. Ya. Taubat dia tak nak makan. Ya. Besok makan lagi. Ya. Jangan taubat sambal. Ya. Ini tak ada pada istilah taubatan nasuha. Ya. Jadi macam itulah sebaiknya ya dalam ayat Quran tadi ya, menurut yang kita baca tadi yang akhir sekali, katanya jangan kita ikut ya tafsiran ya nasuha tu nama orang. Kalau kita dengar ada orang mentafsirkan ya taubatlah macam nasuha, itu salah. Ya. Sebab tujuan Quran bukan itu. Ya. Hanya nasuha tu kebetulan dia adalah seorang yang memang baik dan benar-benar ya dia menginsafi diri dia. Okey, baca lagi. Kita bagi Puan Datin Rohani nombor 13. Okey, buka nanti dia kejap ya. Belum kena buka dia punya apa. Kejap ya. Dia punya mic ke buka? Okey. Okey. Sila.
Tu betul hurairah, bukan huruirah ya. Hurairah. Ya. Apa terbari? Ha. Yang sahihnya syawahid Syawahid ni daripada perkataan syahid, mana ada saksi. Ada saksi, ada saksi-saksi. Jadi jamaknya sawahid. Ya. Ha. Afwa tu mana maaf ya. Afwa tu maaf. Ha. Lagi atubu ilai. Baik, ya, jadi ya ke dalam kesimpulannya bahawa Rasul ya dia mengucapkan taubat satu hari tak kurang daripada 70 kali. Jadi artinya kita sebagai umatnya juga ya banyak-banyakkanlah ya beristighfar. Ya, kalau tak ada masa tu lepas-lepas solat tu lebih-lebihkanlah ucapan istighfar tu. Ya. Kalau sekadar nak mengucapkan istighfar ni biasa kalau kita melihat perkara yang tak elok, astagfirullah. Itu maksud tu baru tersebut kan. Jadi kalau nak kira tu satu hari sekali pun tak ada. Ya. Jadi lepas-lepas solat tu mana lebih-lebihkanlah ya ucapan astagfirullah tu ya. Sedangkan Nabi pun tak kurang daripada 70 kali ya. Jadi artinya yang nak ditekankan di sini ya, kebaikan juga boleh menghapuskan kejahatan ya. Mana kebaikan boleh menghapuskan keburukan. Yang kita buat kebaikan-kebaikan itu macam contohnya ya orang bersedekah. Ya, sedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Kita solat 5 waktu. Ya, solat 5 waktu juga dapat menghapuskan dosa-dosa. Kita berwuduk. Berwuduk juga menggugurkan dosa-dosa. Artinya, ya hasanat atau kebaikan-kebaikan itu ya banyak menghapuskan kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa kecil. Ini yang ya tidak diketahui oleh umumnya. Jadi, ya nak diterangkan bahawa maghfirah keampunan dengan afwa. Ya, maghfirah ini
Ya, banyak disebut dalam Quran tentang maghfirah. Jadi kalau kita dapat maghfirah Allah, artinya dosa-dosa kita ditutup oleh Allah. Tapi kalau kita mendapat kemaafan Allah, ya, dosa-dosa kita dihapuskan. Ya, tak ditutup, dihapuskan, hilang, tak nampak. Ya. Jadi artinya maghfirah ini, keampunan ini, dosa-dosa besar pun Allah boleh tutup. Dosa-dosa besar pun Allah boleh tutup kalau mendapat keampunan dia. Tapi yang hapus, kemaafan tu hapus. Hapus ni lebih kepada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni banyak terhapus dengan kita amalan ibadat kita yang baik-baik. Ya, ia akan dapat menghapuskan dosa-dosa. Itu kemaafan. Sebab itu dalam akhir surah Baqarah, ya, selalu kita baca, ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya, ada wa'fu tu maaf. Waghfir lana ighfir, ghafara, ampun. Maafkanlah dari kami, ampunilah kami. Warhamna, dan kasihanilah kami. Ya, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Akhir surah Baqarah. Di situ ada perkataan maaf, ampun, kasihan. Ya, jadikan ia sebagai satu doa. Ya, akhir surah Baqarah tu. Itu doa yang baik. Ya, yang Allah sendiri ajar, bukan Nabi ajar, ya. Allah ajar kita suruh berdoa dengan doa itu. InsyaAllah kalau kita dapat musibah yang kita mampu kalau kita baca doa itu. Ya. Walaupun macam mana musibah yang kita terima, musibah tu musibah yang kita masih mampu lagi menanggungnya. Ya, dengan apa? Dengan, ya, kerana doa yang kita baca itu. Ya, doa akhir surah Al-Baqarah. Baik, ya, kita tandakan sampai situ dulu. Akan datang kita akan sambung lagi bab berkaitan dengan maghfirah ini ataupun keampunan ini, ya, atau taubat. InsyaAllah kita sudahi dengan ucapan sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa